Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Zarul Fahmi Garudin bersua dalam segmen editorial. Dan segmen editorial pada kali ini akan membicarakan mengenai dua pilihan raya kecil PRK. Parlimen Permatang Pauh di Pulau Pinang dan Parlimen Rompin di Pahang berlangsung Mei ini. Tumpuan bagaimanapun kepada Parlimen Permatang Pauh di mana berlaku pertandingan 4 penjuru antara calon Barisan Nasional BN, Parti Keadilan Rakyat PKR, Parti Rakyat Malaysia PRM dan seorang calon bebas. Nepotisme nampaknya terselah di Permatang Pauh apabila pembangkang menurunkan sekali lagi Presiden PKR, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Dr. Wan Azizah yang juga adun kajang pernah menyandang kerusi Parlimen Permatang Pauh tetapi melepaskannya bagi memberi laluan kepada suaminya Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Julai 2008. Apakah pengundi Permatang Pauh sekali lagi mahu wanita veteran ini? Parlimen Permatang Pauh mengandungi 3 Dewan Undangan Negeri, DUN, iaitu DUN Seberang, DUN Permatang Pasir dan DUN Penanti. Dr. Wan Azizah pernah hampir tumbang pada 2004 di tangan bekas Imam Besar Masjid Negara, Datuk Firdaus Ismail dari BN dengan majoriti kemenangan 590 undi. Firdaus mendapat 21,147 undi, manakala Wan Azizah 21,737 undi. Saudara, apakah kali ini Dr. Wan Azizah tersungkur? Hanya pengundi Permatang Pauh mempunyai jawapannya. Ayam tambatan BN, suami Sabudin adalah anak tempatan yang disediakan UMNO untuk penduduk kawasan berkenaan. Dan dua lagi calon yang bertanding, Parti Rakyat Malaysia dan seorang calon bebas dilihat tidak memberi impak kepada pilihan raya ini. Parlimen Permatang Pauh dianggap sebagai kubu PKR atau lebih tepat keluarga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sejak tahun 2004 lagi, kawasan itu dipegang secara bergilir oleh Datuk Seri Anwar dan isteri beliau, Dr. Wan Azizah. Apakah giliran itu berlaku lagi pada PRK ini? Dengan ini, saya mengumumkan bahawa calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya ini adalah seperti berikut. Mengikut susunan di dalam borang 9 ataupun kertas undi. 1. Suhaimi bin Sabudin, Barisan Nasional. 2. Saleh bin Ishak, calon bebas, lambang kunci. 3. Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Parti Keadilan Rakyat PKR. 4. Azman Shah, Parti Rakyat Malaysia PRM. Keyakinan saya cukup tinggi sekarang ini bila saya nampak dengan sokongan padu di belakang saya jentera-jentera yang telah ada untuk bekerja dalam kempen pilihan raya pada kali ini. Saya berharap, saya dah merayu kepada seluruh warga Permatang Pauh, masa inilah yang paling kita tunggu-tunggu untuk kita pilih wakil yang betul-betul boleh bekerja untuk kita dan yang ada di kawasan setiap masa. Kepada penduduk di Permatang Pauh, bagi peluanglah kali inilah untuk kita menjadi wakil di sini. Kita akan bersedia untuk menjadikan Permatang Pauh kawasan anak angkat kita dan tumpuan kita. Melihat aspek-aspek yang diperlukan, saya curiga kalau ada calon lain yang dipilih, tidak ada masa yang diberikan untuk memberi pembelaan yang adil pada penduduk setempat. Suhaimi, dia penduduk di sini, akan berada di sini dan akan bertemu dengan pengundi setiap hari. Tapi saya yakin dengan beberapa pendekatan baru yang tidak perlu saya dedahkan, mereka akan dapat meraih kepercayaan dan memenangi hati dan minda pengundi-pengundi di Permatang Pauh. Dapat memberi peluang kepada calon kita untuk berkhidmat dan dapat diberikan peluang kepada Barisan Nasional sebab sekian lama kita tidak mewakili kawasan Permatang Pauh ini. Orang Permatang Pauh nak kena lihat bahawa untuk menjadi wakil rakyat
bukan semata-mata kerana kepentingan peribadi ataupun keluarga, tapi sejauh mana wakil rakyat dapat memberikan servis membela rakyat di Permatang Pauh. BN mempunyai peluang seimbang di Permatang Pauh. Apa yang penting, strategi menarik pengundi keluar mengundi pada hari mengundi 7 Mei ini wajar difikirkan. Lebih ramai keluar mengundi, lebih cerah peluang BN merampas Parlimen Permatang Pauh itu. Kalau kita meninjau kembali PRU ke-13, sebanyak 51.7% pengundi Melayu menyokong BN, tetapi hanya 8% daripada lebih 16,000 pengundi bukan Melayu mengundi BN. Keadaan ini perlu diperbetulkan dengan MCA dan gerakan memain peranan bagi meyakinkan pengundi kaum itu perlunya mereka kembali menyokong kerajaan bagi menikmati kemajuan dan pembangunan yang gagal dilunaskan wakil rakyat pembangkang. Gerakan dan MCA yang ketika ini sudah kembali bertaut di bawah kepimpinan baru perlu bekerja keras lagi. Isu-isu kempen parti lawan barangkali berkisar kepada isu nasional yang tidak menguntungkan pengundi di Permatang Pauh. Isu-isu dalaman yang cuba disembunyikan Pakatan Pembangkang, PKR, DAP dan PAS perlu didedahkan kepada penduduk Permatang Pauh. Mereka perlu mengetahui bagaimana layanan DAP yang memerintah Pulau Pinang sejak 7 tahun lalu. Cukai pintu, tarif air dan cukai perniagaan dinaikkan. Penduduk dibebankan juga dengan kenaikan kos tukar hak milik tanah sehingga 200%. Rumah kos rendah tidak ada langsung dirancang menyebabkan penduduk miskin terpinggir. Sudah banyak kali pilihan raya kecil di Permatang Pauh keberhasilannya kepada pengundi mungkin boleh dipersoalkan. Jadi kita berharap bahawa pengundi-pengundi di Permatang Pauh akan melihat pada soal masa depan mereka, keberhasilan supaya mereka melihat BN sebagai alternatif pada mereka. PRK Parlimen Permatang Pauh diadakan selepas penyandangnya Datuk Seri Anwar Ibrahim hilang kelayakan sebagai wakil rakyat berikutan keputusan Lembaga Pengampunan pada 16 Mac lepas menolak petisyen pengampunan diraja yang dikemukakan anggota keluarganya. Datuk Seri Anwar dihukum penjara 5 tahun atas kesalahan meliwat bekas pembantunya Muhammad Saiful Bukhari Azlan pada 2008 dan kini ditahan di penjara Sungai Buloh. Bagi calon yang bertanding, mereka akan berkempen secara habis-habisan bagi memenangi hati pengundi. Antara isu yang hangat dibangkitkan ialah cukai barang dan perkhidmatan GST dan hukum hudud yang mencetuskan perbalahan antara PAS dan sekutunya. Apakah sebenarnya ciri-ciri yang diingini penduduk di Permatang Pauh kali ini? Apakah mereka sedia berubah? Yang layak menjawabnya ialah 72,000 pengundi berdaftar yang akan keluar mengundi pada 7 Mei nanti. Dengan itu, sekian editorial malam ini. Saya Zarul Fahmi Karudin mengucapkan selamat malam dan salam satu Malaysia.